الله الله ربي هو الله. Berhubung dengan amalan tariqah yang diberikan oleh guru mursyid yang kamil, mursyid yang mana yang sempurna, ada dalam bentuk umum dan ada dalam bentuk khusus. Ada yang diumumkan dalam sebuah kitab, amalan-amalan wirid siang, wirid malam dengan adabnya secara umum. Itu satu peringkat. Satu peringkat lagi, peringkat lebih khusus. Ya, umpama macam dalam suluk atau ada pengkhususan dari satu makam kepada satu makam. Ya, bila dia ada suluk, nanti kalau dalam macam tarikat Naqsyabandiyah, dia tengok zikir 3 hari dia akan baca warid. Warid ni maknanya benda yang datang, yang Tuhan bagikan dalam bentuk mimpi, dalam bentuk azwaq, rasa hati, ya, dalam bentuk pemandangan mukasyafah, Tuhan buka. Ini benda-benda akan menjadi ukuran, menunjukkan kemantapan dia daripada satu makam. Misalnya dia kata zikir daripada latifatul qalbi, dia nak berpindah kepada latifatul ruh, ya, dia nak berpindah kepada latifatul sir, dan seterusnya lah. Dekat peringkat zikir telah diatur dalam satu tarikat tadi. Dia perlu kepada mana dia bersohbah, mana merapatkan diri dia dengan guru. Sebab lagi dia rapat dengan guru, lagi banyak dia punya fawaid, faedah-faedah kerohanian yang akan didapat. Ya, itu dia antara. Sebab itu disuruh oleh Imam Al-Ghazali, talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari akan guru kerohanian yang mursyid yang sebenar ini menjadi kemestian bagi orang yang nak berjalan menuju kepada makrifat yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Sebab benda ni berlaku pada Hujatul Islam Imam Ghazali sendiri. Walaupun dia dah melaut ilmu dia, ya, beratus-ribu hadis dia hafal, tapi dalam kerohanian dia kena berguru dengan guru yang pakar, yang khas dalam bahagian kerohanian. Jadi maknanya berdekatan diri itu disuruh secara umum oleh Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan hendaklah kamu berserta dengan orang yang siddiq hati dengan Allah. Mana orang yang betul-betul hatinya siddiq, jujur dengan Tuhan, ini di kalangan ahli ma'rifah, para maknanya arifina billah, orang yang arif betul dengan Allah Ta'ala, termasuk daripada dia lah para mursyid yang memimpin. Itu maknanya disuruh kunu ma'as sadiqin. Maka kunu ma'as sadiqin ada dua pembahagian, sama ada bil jasad, dalam keadaan dia mudah, ataupun guru dia tak ada, itu dengan bil arwah. Jadi hendakkan dia ada, dia panggil dalam tarikat Naqsyabandiyah rabitah, atau ada pembahasan panjang lagi lah. Kemudian dalam masalah COVID ni, mana kita tak dapat berjumpa sukar sekarang ni, dia gunakanlah, ya, maknanya secara video dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah, ya. Kita gunakan alat kemudahan yang ada untuk kebaikan, itu tak ada masalah. Tapi walau bagaimanapun bersohbah secara berdepan itu lebih baik. Sebab termasuk dalam umum hadis Nabi SAW, khiyarukum man zakkarukum billahi ru'yatu wa zarakum bil almi mantiku. Orang yang terbaik di kalangan kamu, kata Rasulullah SAW, orang yang bila kamu lihat wajah dia je, kita lihat wajah dia je, hati kita ada karen, tarikan dengan Allah Ta'ala, dan menambahkan ilmu kamu oleh mantik petuturan dia. Ya, itu dia antara disebut dalam hadis Nabi SAW berhubung dengan masalah rabitah. Itu dalam tarikat Naqsyabandiyah dan tarikat lain dia ada pakai rabitah. Itu ada nas daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Terputusnya sanad ialah dengan niat ia keluar daripada sesuatu tarikat. Ya, dia ambil satu tarikat, kemudian dia niat dia berhenti, atau dia niat keluar daripada tarikat tu, maka keluarlah. Dia selama dia tak niat untuk berhenti, ya, dia tetap maknanya terus masih berhubung sanad dia tadi tu, ya, dengan guru dia. Dia boleh amalkan lagi lah.
Tapi sebaiknya dalam perjalanan tarekat tu dia kena sentiasa dengan mursyid, ya, untuk mendapat maknanya bimbingan kerohanian dan seumpamanya yang lebih kepada membuat pada pertambahan perkembangan rohani dia dan makrifat dia kepada Allah Ta'ala. Dia tidak terputus sanad, ya. Cuma dalam, kalau kita tengok dalam sirah atau perjalanan ulama sufi ni, banyak di antara guru-guru besar, wali-wali besar, dia punya tarekat 2, 3. Kalau kita Durun Nafis sampai 5 ada. Cuma kita tengok dalam tarekat-tarekat yang dia berbai'ah, dia tengok mana yang lebih tarikan rohani dia kepada Allah Ta'ala. Dia mau tarekat ni dia rasa maknanya lebih kuat tarikan dia dengan mursyid yang dia ambil ni. Katakan Ahmadiyah ke, Naqsyabandiyah ke, Qadiriyah ke, ya. Jadi yang tu dia follow lah. Sebab mengambil tarekat tu ada cara dua. Kebanyakan dewan ambil cara tabaruk. Dia ada 1, 2 taslik. Tabaruk ni mana dia ambil pada guru, kemudian dia beramal lah. Guru dia pun mungkin luar negara balik. Jadi warid-warid perubahan-perubahan rohani kadang-kadang dia suka nak repot sebab jauh, ya. Kadang setengah-setengah tu tak mensyaratkan begitu, dia bagi soal amal je. Ada pun dalam tarekat Naqsyabandiyah dia lain sikit. Dia bentuk bukan tabaruk saja, dia taslik. Taslik maknanya ni memperjalankan rohani kita. Tu dia perlu suluk, ya. Dia 2 ibadat. Macam kita kata 2 sekolah, pelajaran yang sama, guru sama, tapi satu sekolah dia ada peperiksaan, satu sekolah dia tak ada peperiksaan tak ada, dia belajar je. Sebab tentulah kita tahu yang ada periksa tu lebih baik. Yang ada periksa tu lebih bagi untuk kita lah. Sebab apa? Kita nak tahu kadar pencapaian kita. Bila ada suluk, kita tahu pencapaian kita zikir macam mana, martabat dia, keadaan rohani kita macam mana dengan Allah Ta'ala. Gitu. Jadi penumpuan itu lebih bila ada suluk. Macam anak kita jugalah, kalau seorang duduk asramah, seorang lagi duduk rumah, kita tahu keputusan dia, kita dapat beza lah. Sebab penumpuan tu menyebabkan peningkatan dia tu lebih memuaskan makna. Itulah, bila ada suluk kita dapat cek balik kadar-kadar perjalanan kerohanian kita tu meningkat setakat mana. Perperiksaan ialah menggambarkan pencapaian. Jadi suluk menggambarkan pencapaian. Berbanding sebaliknya. Itu cara ni lah, ya. Ada tarekat yang ambil tarekat lain tak ada masalah. Semua tarekat jalan dia akhirnya satu je, sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada baginda terus pada Jibril, Jibril terus kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.